Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi yang melihat video ini. Dan di sini saya akan menerangkan berkenaan dengan pengurusan sumber manusia dalam sektor awam. Dalam subjek ini, saya akan menerangkan berkenaan dengan sumber manusia hijau. Apakah yang dikatakan dengan sumber manusia hijau? So, dalam artikel yang saya ambil ini, dia menerangkan berkenaan dengan kemajuan terkini, kan, di mana pada abad ke-21 kita akan menempuh revolusi, iaitu revolusi perindustrian edisi yang keempat, di mana penduduk dianggarkan di atas bumi ini seramai 7.6 bilion orang. Namun pada masa tersebut peranti elektronik lebih daripada jumlah manusia yang tinggal di atas bumi ini, iaitu hampir-hampir 50 bilion gadget ataupun peranti elektrik yang akan wujud di atas muka bumi ini. Ciri-ciri sumber manusia hijau ini, ciri yang pertama adalah kejat. Kejat ditakrif sebagai mengoptimumkan pengeluaran melalui kecekapan dan pengurangan pembaziran sumber. Seseorang yang mempunyai ciri-ciri kejat boleh mengatur kerjanya bagi menghasilkan mutu kerja yang bagus di samping mengurangkan pembaziran. Yang kedua adalah tangkas. Tangkas bermaksud berupaya mencipta dan bertindak balas pantas untuk berjaya dalam persekitaran yang tidak menentu dan juga keadaan. Malar segar. Yang ketiga, malar segar. Malar segar adalah individu yang mempunyai pelbagai kemahiran dan mempunyai pengetahuan seiring dengan zaman di mana individu itu berada. Yang keempat adalah luis. Luis bermaksud seseorang individu itu berupaya melaksanakan pelbagai fungsian dan peranan dalam satu masa dalam menjalankan tugas. So, yang kelima adalah sihat fizikal. Individu yang sihat fizikal dan mampu bekerja secara fizikalnya, mampu berfikir dan bergelagat secara normal. Yang keenam, sihat mental. Individu yang sihat secara mental pula mempunyai keupayaan berfikir dan melakukan aktiviti harian tanpa sebarang ubat-ubatan. Cabaran revolusi perindustrian edisi keempat terhadap kesejahteraan sumber manusia hijau mampu ditangani dan dicapai melalui tindak-tindakan seperti berikut. Yang pertama, menitik beratkan aplikasi ergonomik dalam peralatan kerja. Pihak pengurusan dalam sesuatu organisasi adalah disarankan untuk menggunakan aplikasi ergonomik dan dalam organisasi mereka. Aerodinamik merupakan bidang kejuruteraan yang boleh mengubah kehidupan manusia ke arah lebih baik dan aman sejahtera. Ergonomik juga berupaya untuk meminimumkan kesakitan, ketidakselesaan dan meminimumkan stres semasa melakukan tugas. Yang kedua, mewujudkan persekitaran ergonomik dalam organisasi. Persekitaran ergonomik adalah bermaksud sesuatu ruang kerja itu mempunyai sistem pengudaraan yang baik, kedudukan susul atur yang tidak menyakitkan tubuh, begitu juga tempoh masa bekerja dan sistem pencahayaan yang bagus. Dengan adanya persekitaran yang baik, seseorang itu dapat memberi tumpuan terhadap tugasnya dan dengan jayanya menghasil kerja yang cemerlang mengikut kehendak organisasi tersebut. Yang ketiga, mengurus stres melalui persekitaran ergonomik. Tidak dinafikan stres akan hadir jika persekitaran kawasan pekerjaan itu tidak selesa. Dengan menggunakan sistem ergonomi akan terhasilnya sebuah organisasi yang sihat. So, yang keempat, mewujudkan keseimbangan kehidupan dan kerjaya. Dalam kehidupan ni, perlukah mengimbangi kehidupan dan juga kerjaya. Ini dapat menenangkan mental
dan juga emosi seseorang itu. Selalunya individu yang mencapai keseimbangan kehidupan dan kejaya mampu untuk hidup bahagia dan dapat menguruskan masa kerja, berehat, keriadah bersama keluarga dan menambah baik kesihatan mental dan mengurangkan stres pekerjaan terhadap minimum. Yang kelima, mengamalkan prinsip pengurusan sumber manusia hijau. So dalam era revolusi perindustrian keempat, ramai yang tidak memberi perhatian terhadap emosi manusia. Oleh itu, kedengaran ramai yang stres di tempat kerja mereka. Oleh itu, dengan adanya pengurusan sumber hijau ini dapat melahirkan manusia yang bijak dan mampu untuk berdaya saing. Dengan mengamalkan prinsip pengurusan sumber manusia hijau ini dapat melahirkan organisasi berpelajaran serta dapat melakukan penambahbaikan aspek pengurusan. So dalam subjek ini kita mengadakan cadangan lah, di mana cadangan dalam menjayakan revolusi perindustrian edisi keempat ini. So apa yang kita boleh bagi cadangan berkenaan dengan penambahbaikan terhadap individu dan juga organisasi. So di mana setiap organisasi itu, so yang pertama adalah menyediakan latihan dan pembangunan. So setiap organisasi perlaksanaan latihan dan pembangunan secara sistematik dan berterusan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengikut peredaran zaman. So yang kedua adalah ganjaran. So pihak organisasi menyediakan ganjaran secara digital. Ini memberi kesan terhadap kecekapan dan juga pelaksanaan yang dapat dalam sistem pengurusan manusia, iaitu HARMIS. Okey, yang ketiga adalah kesihatan pekerjaan. Sesebuah organisasi haruslah menitik beratkan berkenaan mengamalkan gaya hidup sihat. Dengan cara ini dapat melahirkan individu yang sihat daripada segi fizikal, mental, spiritual dan juga emosi. So rumusan daripada keseluruhan ini, so kita dapat tengok yang di mana mengamalkan sumber manusia hijau ini dapat menghadapi cabaran pada masa akan datang. Pencapaian juga dapat dikecapi mengikut peredaran zaman. Walaupun beralih ke era baru, namun sebuah organisasi itu perlu mengambil tahu berkenaan dengan pengurusan sumber manusia. Ini penting kerana sebagai langkah awal dalam anjakan paradigma sesebuah organisasi itu sendiri. Dengan mengamalkan pengurusan sumber manusia hijau ini, akan menjadi negara kita berdaya saing dengan negara-negara yang maju dan juga dapat melahirkan individu sihat dan bijak. Sekian, terima kasih dari saya, Muhammad Amirul Azli bin Razali, nombor metrik 276544. Sekian, terima kasih.